Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Dan topik kali ini ialah tujuan dan pandangan Spanyol. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Kolonel Espina menganggap bahwa kemunduran adalah di luar persoalan dan bendera yang berkibar di atas Sulu mesti dipertahankan dan disokong. Sulu tidak boleh ditinggalkan kepada nasibnya dan kedaulatan Spanyol sudah pasti perlu dilaksanakan. Pemusnahan Moro yang dia anggap sebagai tidak masuk akal dan mustahil, dan tindakan yang diarahkan sedemikian dia anggap sebagai memudaratkan dan tidak bijak. Dia menaruh harapan yang kuat, sama dengan keyakinan sebenar, bahwa Moro boleh menjadi Spanyol dalam organisasi politik, simpati, dan tamadun, dan bahwa agama mereka tidak menjadi penghalang kepada reformasi dan asimilasi mereka. Melainkan penukaran agama Kristen ditegaskan dan dipelihara dengan ketat. Beliau berpendapat bahwa, sebab agama sahaja sudah memadai untuk memanjangkan peperangan selama-lamanya, dan membawa kerajaan kepada dasar pemusnahan dan kegagalan. Sebaliknya beliau menasihati dasar berhemat dan bertolak ansur, yang mengisytiharkan tidak campur tangan mutlak dengan agama, dan kerjasama yang sungguh-sungguh dengan Sulu dalam hal-hal yang menjadi perhatian umum dan kebajikan awam. Dia menganggap sangat penting untuk menduduki semua pulau utama Nusantara dengan garison dan untuk menubuhkan koloni dan stesen pertanian di kawasan dan pelabuhan yang paling diingini. Beliau menulis pada panjang lebar mengenai penganjuran pasukan polis luar bandar untuk menjaga ketentraman dan melaksanakan pelbagai langkah dasar beliau. Dia menunjukkan kebolehpercayaan untuk mengukuhkan kuasa Sultan ke atas Sulu, menjadikan pelantikannya tertakluk kepada kelulusan atau pilihan kerajaan Spanyol, dan memilih majelis negara yang setia kepada kerajaan Spanyol dan berkhidmat di bawah gaji. Ciri-ciri utama dasar yang digariskan beliau adalah seperti berikut. 1. Organisasi kesultanan hendaklah dibuat atau diteruskan mengikut undang-undang dan adat resam negara, tetapi dengan cara yang sesuai dengan kepentingan kerajaan Spanyol. Pangkat, perintah, dan agama jangan diganggu. 2. Sultan dan ahli majelis negeri hendaklah dilantik oleh Gubernur Jenderal dan mempunyai gaji. 3. Satu perjanjian baru harus dibuat untuk membetulkan klausa perjanjian 1878 yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan jaminan keselamatan nyawa dan harta benda. 4. Perhambaan harus dihapuskan secara radikal dan menyeluruh. 5. Tribunal keadilan atau mahkamah wajib diwujudkan untuk membebaskan datu dan ketua daripada menjalankan fungsi tersebut. 6. Perdagangan harus digalakkan dan diberikan percuma untuk semua bot untuk tempoh 25 tahun. 7. Jalan raya hendaklah dibina untuk memudahkan perhubungan dan pengangkutan dari kawasan tengah pulau ke pelabuhan utamanya. 8. Pertanian harus dibangunkan dan koloni digalakkan. 9. Keperluan harus dicipta untuk orang Moro, menyediakan mereka pada masa yang sama dengan cara untuk memuaskan mereka. Anak-anak Sultan dan Datu harus dididik di Manila, dan sekolah untuk dialek Moro harus ditubuhkan dan boleh diakses oleh orang ramai. Beberapa ucapan penutup mengenai tujuan dan kepentingan Spanyol di Sulu, dan sumber yang dia ada untuk melaksanakan tujuan ini mungkin tidak pada tempatnya, untuk memberi pengetahuan gambaran yang jelas tentang dasar terakhir yang ada Spanyol untuk Sulu dan membolehkan dia memahami skop, kerumitan, dan kesukaran masalah ini. Walau bagaimanapun, dalam membincangkan perkara-perkara ini dan perubahan yang mereka ingin lakukan, perlu diingat bahwa setiap proyek di pihak negara berdaulat atau Spanyol memerlukan pertimbangan dari dua sudut pandangan. Yang pertama ialah, sama ada agensi yang diambil bekerja adalah mencukupi dan memadai untuk mengenakan perubahan dan melaksanakannya.
Yang kedua ialah jumlah rintangan proyek sedemikian yang dihadapi oleh negara, subjek atau sulu, dan sekiranya rintangan itu dapat diatasi, sama ada negara seperti sulu telah dibangunkan secukupnya untuk keperluan perubahan, dan untuk penyesuaian seterusnya kepada sistem yang dicadangkan untuk dirasmikan. Memandangkan Perjanjian 1878 tidak dimansuhkan, dan tidak ada usaha yang jelas dibuat untuk mengabaikannya, ia harus dianggap sebagai ungkapan rasmi dan paling sahih tentang hubungan, hak, dan tujuan Spanyol di Sulu. Syarat perjanjian ini memberikan Spanyol kedaulatan yang tidak dapat dipertikaikan ke atas Sulu, hak untuk menduduki semua tempat yang diperlukan dan untuk menubuhkan garison tentara, di mana sahaja diperlukan, hak untuk menubuhkan rumah adat di tempat yang diduduki, hak untuk mengehadkan atau mengawal pengimportan senjata api, hak untuk menyekat lanun dan menuntut kerjasama Sultan dalam penindasannya. Darjah atau amon kedaulatan Spanyol untuk melaksanakan ke atas Sulu dinyatakan secara tidak pasti. Istilah tidak dapat dipertikaikan tidak bermaksud lengkap, karena beberapa laporan tergesa-gesa mengenai hal ehwal Moro telah menyatakannya. Matlamat perjanjian itu adalah untuk mengecualikan Great Britain, Jerman, dan negara asing yang lain daripada lingkungan pengaruh Spanyol ke atas Sulu. Dan perkataan tidak dapat dipertikaikan harus ditafsirkan dalam pengertian ini, yang dinyatakan dengan jelas dalam teks perjanjian Sulu. Pada masa itu tidak ada niat di pihak Spanyol untuk mengambil alih kawalan hal ehwal dalaman Sulu, dan Sulus berusaha untuk menjaga kebebasan sepenuhnya dan hak mereka untuk meneruskan organisasi politik, undang-undang, dan agama mereka dengan menyatakan kuasa-kuasa yang mempunyai hak Spanyol untuk menjalankan ke atas mereka dan dengan mengisytiharkan dengan tegas bahwa semua adat, kebiasaan, dan agama mereka tidak boleh diubah. Perkataan Sulu untuk adat bermaksud undang-undang, organisasi dan kaedah pentadbiran. Ia adalah politik bukan pengertian sosial perkataan yang mereka sangat khusus. Perjanjian itu tidak memberi hak kepada Spanyol untuk campur tangan, atau untuk memulakan sebarang langkah yang cenderung ke arah perubahan atau pembaharuan politik di Sulu. Sultan ditinggalkan tertinggi dalam menjalankan kuasanya ke atas Moro. Perjanjian itu hanya memperoleh kawalan Spanyol yang tidak dipertikaikan ke atas hubungan luar dan perdagangan Sulu, dan memasukkan Sulu ke dalam Kepulauan Filipina dalam pengertian ini sahaja. Ia seterusnya mewujudkan keamanan di Nusantara dengan memeriksa kemungkinan kebangkitan semula Lanun Sulu. Nampaknya kedua-dua gubernur ternama, Martinez dan Parrado, menafsirkan perjanjian dalam pengertian ini, dan Sulu pastinya memahaminya. Dua langkah penting telah diambil oleh Spanyol selepas 1878 untuk mengubah suai hubungan yang diwujudkan oleh perjanjian itu. Langkah pertama ini ialah ketetapan untuk melantik Sultan Sulu atau mengawal pewarisan jawatan ini. Ini berlaku pada tahun 1886. Apabila Sultan Harun diisytiharkan oleh kerajaan Spanyol, sebagai menjawab permintaan Gubernur Jenderal Terrero dan Gubernur Arolas, sebagai Sultan yang sah. Melalui tindakan ini, Kerajaan Madrid menegaskan haknya kepada tahap kedaulatan sebenar ke atas hal ehwal dalaman Sulu dan menyokong penegasannya dengan kekuatan yang diperlukan dan sebahagiannya melaksanakannya melalui tangan Gubernur Arolas. Jamalul Kiram II akhirnya mengiktiraf, pada tahap tertentu, kuasa Spanyol dalam perkara ini dan menerima haknya untuk meluluskan atau mengesahkan pilihan raya. Langkah kedua ialah percubaan untuk meminta penghormatan daripada Sulu. Ini dilakukan melalui dekri yang dikeluarkan pada tahun 1894 oleh Gubernur Jenderal Blanco yang mengarahkan bahwa bancian diambil bagi Sulu dan cukai undian sebanyak 1 sebenar per kapita dikutip.
Kelebihan diambil pada masa itu ialah keinginan kuat Raja Muda Amirul Kiram untuk menjadi Sultan. Sultan Harun telah dipujuk untuk meletakkan jawatan, dan langkah yang diambil untuk kutipan Ufti itu mengakibatkan pembayaran sejumlah uang atau yang setara dengannya oleh Amirul Kiram dan pelantikan Baginda sebagai Sultan. Skim itu adalah kompromi yang mana Spanyol cuba untuk mengambil alih lebih banyak kawalan ke atas Sulu, dan Amirul Kiram memperoleh pelantikannya sebagai Sultan tanpa perlu pergi ke Manila untuk tujuan ini. Bagaimanapun, percubaan untuk mengenakan Ufti kepada Sulu nampaknya gagal sama sekali. Tiada bancian dibuat dan tiada penghormatan diminta pada tahun-tahun kemudian. Tujuan Spanyol selaras dengan pengisytiharan rasminya, oleh itu boleh dirumuskan seperti berikut: 1. Kawalan sepenuhnya hubungan luar Sulu. 2. Kawalan sepenuhnya perdagangan Sulu. 3. Hak melantik Sultan. 4. Hak untuk mengenakan Ufti kepada Sulu. Dua dalil yang pertama adalah sah dan wajar. Kedua-duanya boleh dicapai dan dikekalkan berdasarkan kuasa tentara laut Spanyol, marin pedagang, dan hubungan luar negeri yang mesra dengan negara-negara Eropa. Sulu tidak mempunyai tentara laut dan kapal uap. Bot asli mereka tidak dapat memberikan tentangan yang ketara dan tidak berdaya untuk menentang tentara laut Spanyol. Sejak 1844, yang terakhir berada di peringkat tertinggi dan menjelang 1870, ia telah mengalahkan sepenuhnya Angkatan Laut Sulu. Kedua-dua cadangan ini telah diserahkan kepada Spanyol dalam perjanjian 1878 dan telah dipegang secara adil sejak itu. Mereka mengukuhkan perpaduan kepulauan Filipina dan memperoleh kekuatan dan keamanan dalaman yang kekal. Usul ketiga, hak untuk melantik Sultan, telah dikalahkan. Ia adalah dasar yang buruk. Di penghujung perjuangan berdarah yang timbul karena jika itu, Spanyol hanya mengekalkan hak untuk mengesahkan pilihan negara. Seandainya Gubernur Arolas mengurung dirinya pada tahap ini, dia akan menang tanpa pertandingan dan tanpa menimbulkan permusuhan dan perasaan buruk terhadap kerajaannya. Seandainya ujian senjata menjadi satu-satunya penimbang tara bagi persoalan Gubernur Arolas yang mungkin dikatakan telah menang sepenuhnya, karena pasukannya mengalahkan pasukan Sulu dalam setiap pertemuan, tetapi ketabahan tujuan, ketekunan, dan patriotisme Sulu melebihi keazamannya. Dan apa yang dimenangi dengan kekerasan dan kekejaman akhirnya diserahkan sebagai tidak wajar dan tidak sopan. Usul keempat gagal. Hujah terbaik yang boleh diajukan memihak kepadanya ialah penghormatan sebenarnya telah dibayar oleh Sultan Jamalul Kiram II pada tahun 1894. Dan cukai itu tidak dikenakan pada tahun-tahun kemudian karena kempen yang meluas yang dijalankan di Mindanao. Dan pertukaran gubernur yang kerap umum, dan juga karena pemberontakan Tagalog pada tahun 1896. Hujah sedemikian lebih bersifat permintaan maaf daripada pembelaan. Terdapat beberapa kepentingan dalam menuntut Ufti daripada Sultan Sulu, tetapi prinsipal Ufti itu telah dikalahkan sama sekali. Sultan jelas mengelak soalan itu sepenuhnya sebaik sahaja dia berasa selamat di pejabatnya. Langkah sebegitu pastinya akan ditentang oleh Sulu. Mereka akan bangkit menjadi seorang lelaki dan mengorbankan lebih banyak nyawa dan harta untuk tujuan ini daripada pelantikan calon mereka untuk kesultanan sebelum ini.